Mana-mana orang yang wajib kita tanggung nafkah dia, tidak boleh, tidak sah zakat diberikan kepada dia. Tidak sah zakat diberikan kepada dia. Kalau kita tidak menanggung nafkah dia, walaupun keluarga kita, walaupun kerabat kita, maka boleh diberikan zakat kepada dia, bahkan dialah yang paling baik. Bab tidak wajibnya zakat untuk pemilik unta di bawah 5 ekor, iaitu maksudnya tuan-tuan sekalian, nisab zakat unta iaitulah 5 ekor. Bermakna orang yang memiliki kurang daripada 5 ekor unta tidak dikenakan zakat. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa fima duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqatun wa laisa fima duna khamsi awaqin min al-waraqi sadaqatun wa laisa fima duna khamsi dudin min al-ibli sadaqatun. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada zakat, yakni tidak dikenakan zakat pada kurma, pada penghasilan kurma di bawah 5 wasak. 5 wasak, 1 wasak 60 sok, 60 gantang, 60 gantang. 1 sok kata dia lebih kurang 576 gram. Yang ini wallahu a'lam bishawab. Satu asalnya macam kesilapan lah. 1 gantang kalau ikut gantang beras, kalau gantang berasnya 2,6 kilo 1 gantang. Itu keputusan yang dibuat oleh Majlis Fatwa Kebangsaan. 1 gantang 2,6 kilo. Jadi 5 wasak, 1 wasak 60 sok, 60 gantang. Jadi bermakna 5 kali 60, 300 gantang. 300 gantang kali dengan 2,6 kilo, iaitu 780 kilo. 780 kilo. Itu bagi beras. Jika sekiranya padi yang belum dibersihkan, maka nisabnya adalah sekali ganda. Sekali ganda, iaitu 600 gantang. Bagi nisab kalau dilihat kepada padi, iaitu yang belum dibersihkan menjadi beras, 600 gantang kali dengan 2,6, jadi lebih kurang 1560 kilo. Itu nisab, nisab bagi beras. Walaupun dalam hadis ini Nabi sebut kurma, tapi para ulama menyimpulkan bahawa hasil pertanian, sama ada biji-bijian ataupun buah-buahan, dan dalam mazhab Syafi'i zakat as-simar, buah-buahan, hanya 2 saja, iaitu tamar dan juga zabib, kismis. Buah-buahan yang lain tidak dikenakan zakat pertanian. Walaupun Imam Abu Hanifah rahimahullah, dia memfatwakan semua pertanian wajib zakat, berdalilkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, wa atu haqqahu yawma hasadih. Maka hendaklah kamu sekalian tunaikan kewajipannya, kewajipan yauma hasadih, kewajipan zakat pada hari yang dituai hasil pertanian kamu itu dituai. Jadi Allah tidak menghadkan dalam ayat itu jenis pertanian tertentu, umum. Jadi sebab itu Imam Abu Hanifah dia memfatwakan semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakat jika mencapai
5 wasaq, 60 gantang. Yang 60 gantang ataupun yang senilai dengan dia. Yang senilai dengan 60 gantang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan lagi tidak ada zakat pada perak yang di bawah 5 awaq. Awaqin, jamak pada uqiyah, iaitu 20 misqal emas dan 20 dirham perak. Dan di sini perak tuan-tuan sekalian, Nabi sebut tidak ada zakat pada perak yang di bawah 5 awaq, iaitu 200 dirham. 200 dirham perak. Itu dipanggil kerana satu awaqin jamak pada uqiyah. Uqiyah, satu uqiyah, 5 uqiyah, satu uqiyah sama dengan 40 dirham. Jadi 5 uqiyah sama dengan 200 dirham. Dan dirham ini duit perak. Pada hari ini tuan-tuan bersekalian, satu dirham menyamai lebih kurang 3 gram perak. Satu dirham menyamai 3 gram perak. Jadi nisab dia 600 gram lebih kurang. 600 gram perak. Nisab dia. Dan hari ini 1 gram perak lebih kurang RM3.70. Jadi lebih kurang RM2,201 atau lebih kurang lah. Jadi kalau tuan-tuan ada perak, simpanan perak sebagai aset, kerana dalam mazhab Syafi'i rahimahullah, sama ada emas ataupun perak yang dijadikan perhiasan yang halal tidak dikenakan zakat. Yang menjadikan perhiasan yang halal tidak dikenakan zakat, iaitu perhiasan orang perempuan. Orang lelaki dia tak boleh perhiasan emas. Dia tak ada perhiasan emas yang halal bagi orang lelaki. Jadi sebab itu emas yang dimiliki oleh orang lelaki biasanya aset lah. Aset, maka wajib dikeluarkan zakat. Jadi orang perempuan yang emas, perhiasan, begitu juga perak, perhiasan tidak kena zakat. Orang lelaki boleh pakai perak tapi yang tidak berlebihan. Ada cincin lah. Cincin, kerana orang lelaki dia tak boleh pakai rantai, tak boleh pakai gelang. Itu tasyabbuh bin nisa, menyerupai orang perempuan. Jadi dia hanya boleh pakai cincin sekadar 2 bentuk. Ini pakai semua jari, lebih pakai 2 bentuk, 2 bentuk cincin. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, zakatnya. Kemudian sambung lagi, dan tidak ada zakat pada unta yang di bawah 5 ekor. Tidak ada zakat pada unta di bawah 5 ekor. Bab zakatil baqar, bab zakat sapi, zakat lembu. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada satu ketika saya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intahaitu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dia pulang daripada jauh. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya. Maknanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan demi zat yang tiada Tuhan selain daripadanya, atau menyebutkan suatu sumpah yang senada dengan lafaz tersebut di atas. Ini dia panggil syakkun min rawi. Jadi yang pastinya Nabi bersumpah, cuma dia tak pasti yang mana, dengan lafaz yang mana satu. Tiada seorang pun, ini Nabi setiap sumpah ini ada sesuatu yang dipanggil yang nak ditegaskan, yang nak ditegaskan. Jadi apa yang nak ditegaskan oleh Nabi SAW daripada sumpahnya itu, iaitu kata Nabi SAW, tiada seorang pun yang mempunyai unta, sapi, yakni lembu atau kambing, dan ia sudah berkewajipan mengeluarkan zakat.
Maknanya cukup haul, cukup pemilikan setahun dan cukup nisab, makna tiba dah wajib zakat. Tetapi dia tidak menunaikan kewajipannya mengeluarkan zakat, melainkan nanti pada hari kiamat akan didatangi oleh apa yang dimilikinya itu. Mana binatang-binatang ternakan itu akan datang kepada dia dalam keadaan lebih besar dan lebih gemuk dari apa yang ada sewaktu di dunia. Lalu binatang yang tidak dikeluarkan zakat itu menginjak-injak orang tersebut dengan kuku kakinya dan menanduk dengan tanduk-tanduknya. Setiap yang terakhir sudah selesai menginjak-injak dan menanduknya, lalu dikembalikan pada rombongan yang pertama kalinya. Jadi berulang begitulah. Habis pusing balik, menginjak-injak dan menanduk-nanduknya. Keadaan sedemikian itu terus berlangsung sehingga diberi keputusan pengadilan dalam hisab antara seluruh manusia. Mana dia diseksa begitu sehingga hari pengadilan, hari dipanggil hari mahsyar. Bab zakat al-aqarib. Tadi jelas daripada hadis ini, kerana dalam zakat unta dan sebagainya, zakat kami disebut dah sebelum ni, dan dalam hadis ini disebut zakat di samping tentang unta dan juga kambing disebut juga al-baqar. Dan zakat lembu. Nisabnya 30 ekor. 30 ekor lembu, maka kena keluar zakat. Kalau kambing 40. Kambing 40 ekor. Kalau unta pula 5 ekor. Bab zakati 'ala al-aqarib. Bab memberikan zakat kepada keluarga. Ini masuk tuan-tuan sekalian, masalah asnaf zakat. Asnaf zakat. Jadi persoalan sekarang ni, boleh tak bagi zakat kepada keluarga al-aqarib? Ini yang akan dijawab oleh Imam Bukhari dengan membawa hadis ini. Boleh minta Quran satu? Quran yang jadi kita tengok sikitlah tuan-tuan sekalian ayat Quran, ulang kaji kita asnaf zakat. Nanti baru kita tengok boleh ke tak boleh bagi zakat kepada aqarib. Jadi asnaf zakat disebut dengan jelas dalam terjemahan tak? Pimpinan Ar-Rahman. Surah At-Taubah ayat 60. Sedia maklumlah sekalian. Cuma kita ulang kaji semula. Dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah, yakni zakat itu disebut itu kita dah sebut dah sebelum ni dalam bahasa Al-Quran. Ada ketikanya sedekah itu maknanya zakat. Jadi sedekah ini dalam bahasa Al-Quran dia merangkumi kedua-dua sekali, iaitu pemberian harta yang wajib dan juga merangkumi juga pemberian harta yang sunat. Di sini merujuk pada pemberian harta yang wajib, iaitu zakat. Innamas sadaqatu, sesungguhnya sedekah yakni zakat itu lil fuqara'i, hanyalah untuk orang-orang fakir. Lam di sini lil ikhtisas, memang mana orang lain tak boleh bagi pada orang lain. Hanyalah khusus untuk, di sini pun dalam pimpinan Ar-Rahman pun disebut begitu, hanyalah untuk orang-orang fakir, al-fuqara, wal masakin, dan orang-orang miskin. Jadi kalimah fakir dan miskin ini, jika kita jumpa tu dia tunggal, maka fakirlah miskin, miskinlah fakir. Tapi kalau dia jumpa tu dia berapik, macam ayat ini,
Mana fakir ini merujuk kepada orang yang tidak ada pendapatan langsung. Lumpuh, tuan-tuan bersekalian, dah terlalu tua, anak-anak pun tak ada, sebatang kara, mana tak ada pendapatan langsung, ataupun kalau ada pun sikit sangat, yang mana tak mencapai separuh pun daripada keperluan dia. Keperluan hari ini contohnya kita diperoleh ini, katalah 1000 lah kita kata, untuk keperluan hidup, tapi dia hanya dapat 200, 300 ataupun tak dapat langsung. Tak ada langsung, itu dipanggil fakir. Adapun miskin ini, dia memperoleh pendapatan kebanyakan daripada keperluan dia. 700, 800, jadi diberi zakat untuk menampung yang baki, yang tak cukup 200, 200, 100, 200, 300. Kemudian kata Allah lagi, wal amilina 'alaiha, dan amil yang menguruskan zakat. Jika sekiranya dia tidak dibayar gaji, tidak dibayar gaji oleh pemerintah, maka boleh diambil daripada zakat untuk diberi sebagai, dipanggil sebagai orang panggil titik peluh dia lah. Dia nak bekerja ni untuk keluar dan memungut zakat dan sebagainya. Dan orang-orang mu'allaf, wal mu'allafati qulubuhum, dan orang-orang mu'allaf yang dijinakkan hatinya, yang baru masuk Islam, yang nak dijinakkan hatinya. Dalam mazhab Syafi'i, orang kafir tak ada terima zakat. Mana masuk mu'alaf ni dia dah masuk Islam, baru boleh terima zakat. Tapi ada ulama yang menyatakan bahawa orang kafir jika sekiranya dengan diberi zakat itu dia akan masuk Islam, sebagai ulama memberi fatwa boleh diberi zakat untuk menjinakkan dia kepada Islam. Wa fir riqabi, dan untuk hamba-hamba yang hendak merdekakan dirinya. Dia nak merdekakan dirinya dan tuan dia pun janji kalau dia bayar sekian-sekian dia akan dimerdekakan. Maka boleh digunakan zakat untuk membayar dirinya. Wal gharimina, dan orang-orang yang berhutang. Orang-orang yang berhutang. Sudah tentu tuan-tuan bersekalian, hutang adalah hutang keperluan, hutang ke keperluan. Wa fi sabilillah, dan untuk dibelanjakan pada jalan Allah, fi sabilillah. Kalau mengikut dalam kitab-kitab lama dulu, fi sabilillah ini kata mereka iaitu al-ghuzatu fi sabilillah, tentera sukarelawan yang tidak dibayar gaji oleh pemerintah, maka boleh diberi zakat. Dan begitu juga keperluan-keperluan mereka untuk hadir di medan perang. Contoh macam nak beli kuda, nak beli senjata untuk mereka dan sebagainya, tidak dibebankan kepada mereka, sebaliknya ditanggung oleh wang zakat ini. Dan pada ini tuan-tuan bersekalian, rata-rata para ulama fatwakan bahawa masuk dalam fisabilillah ini orang yang bukan saja berperang, tapi juga orang yang sukarelawan, yang terlibat dalam pengajian agama lillahi ta'ala, untuk berkhidmat. Lahir dia nanti itu untuk berkhidmat pada agama, pada agama. Begitu juga dipanggil tuan-tuan bersekalian pendakwah-pendakwah, sukarelawan dan sebagainya, yang tidak ada pendapatan daripada pemerintah dan sebagainya, maka boleh disalurkan zakat untuk membantu kehidupan dia. Fariidatan min Allah wa ibnis sabil, dan orang-orang musafir yang keputusan dalam perjalanan. Fariidatan min Allah, sebagai ketetapan hukum yang demikian itu ialah sebagai satu ketetapan yang datangnya daripada Allah. Wallahu alimun hakim, dan ingatlah Allah amat mengetahui lagi amat bijaksana. Jadi sebab itu ketetapan Allah itu kalau kita laksanakan, maka kita melaksanakan suatu ketetapan yang tidak akan tersasar, kerana dia datang daripada Allah, Tuhan yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi sekarang ni tuan-tuan bersekalian, kita lihat apakah boleh kita bagi zakat kepada keluarga.
Beri zakat pada keluarga. Mana sudah tentu keluarga yang ada asnaf. Mana keluarga yang miskin, contoh. Keluarga yang fakir. Keluarga yang sabilillah dan sebagainya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Abu Talhah adalah orang Ansar di Madinah yang paling banyak hartanya, yakni kurma. Mana harta yang berupa penghasilan, kurma. Sedang harta yang paling dicintainya adalah Bayruha, mana yang sebidang tanah di Bayruha yang berhadapan dengan masjid. Rasulullah SAW memasukinya, mana masuki kebun dia, dan minum dari airnya yang baik dan yang enak. Anas berkata, ketika turun ayat ini, ayat ini iaitu dari surah Al-Imran ayat 92, ayat yang berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kamu tidak akan memperolehi kebajikan yang hakiki sehingga kamu menginfakkan dari harta apa yang kamu cintai. Itu maksudnya. Tunfiqu mimma tuhibbuna. Dan dia paling kasih sekali, paling sayang sekali Bayruha itulah. Itu sahabat-sahabat dulu hebat. Jadi kebun dia Bayruha itu yang paling dia cintai. Abu Talhah berangkat kepada Rasulullah, saya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi berfirman, kamu tidak akan memperolehi kebaikan yang hakiki sehingga kamu infakkan dari harta yang kamu paling cintai, dari harta yang kamu cintai. Dan sungguhnya hartaku yang paling kusenangi adalah Bayruha, mana kebunku yang pernah kamu masuk minum air yang enak dalam kebun tersebut. Dan tanah itu saya sedekahkan kerana Allah, yang mana saya mengharapkan kebajikannya dan simpanannya di sisi Allah Ta'ala. Pergunakanlah wahai Rasulullah menurut apa yang diberitahukan Allah kepada engkau. Maknanya apa yang Allah Ta'ala nak kamu gunakan harta itu untuk perang kah, untuk nak buat masjid kah, buatlah. Yang saya infakkan, mana saya wakafkan, saya nak sedekahkan. Ia berkata, mana begitulah dia berkata. Maka Rasulullah bersabda, baiklah, itu harta yang menguntungkan. Nabi sebut dalam bahasa Arabnya, yang bakh zalika malun rabih, baiklah kata. Jadi sedekah kamu itu, infak kamu itu adalah infak yang menguntungkan. Dan aku telah mendengar apa yang aku katakan. Mana aku faham, hasrat kamu telah aku faham. Menurut pendapatku, hendaknya tanah itu kamu berikan kepada sanak kerabat. Tapi Nabi syur yang lain. Wallahu a'lam, tuan-tuan sekalian. Rasulullah ni, dia dengan sahabat berbeza, dia lain. Dengan Abu Bakar lain, dengan Sayyidina Umar lain, dengan Sa'ad bin Abi Waqqas lain, dan dengan Talhah ni, Abu Talhah ni lain. Rasulullah syurkan kamu beri. Aku dah dengar dah, aku tahu dah. Aku faham dah apa yang hasrat kamu itu. Allah Ta'ala akan terima dia. Cuma Nabi syur kepada dia, berilah kepada sanak kerabat dan keluarga-ku. Mungkin tuan-tuan sekalian, Nabi melihat ada di kalangan keluarga dia yang lebih memerlukan tanah tersebut, dan mungkin pada ketika itu dari segi sabilillah ni tidak memerlukan. Dari segi fisabilillah ni tidak memerlukan, dan lebih memerlukan pada keluarga itu. Abu Talhah berkata, saya kerjakan wahai Rasulullah. Ini sahabat. Jadi apa saja keinginan Rasulullah, apa saja syur Rasulullah, bagi mereka itu yang paling baik, walaupun menyalahi hasrat awal mereka. Lalu Abu Talhah membaginya kepada kerabat-kerabatnya dan juga anak-anak pamannya, anak-anak saudara dia. Dia bagi beda-beda kepada kerabat-kerabatnya, aqaribihi wa bani ammihi, anak-anak saudaranya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, sedekah itu
alal miskin sadaqah, sedekah kamu kepada fakir miskin adalah sedekah. Wa alal dawir rahim sadaqatun wasilatun, sedekah kamu kepada orang miskin di kalangan keluarga kamu, maka dia menjadi sedekah dan juga silaturahim. Dapat dua. Kalau fakir miskin saja kamu dapat satu, itu sedekah. Tapi kalau kamu bagi sedekah itu termasuk zakat, termasuk zakat diberikan kepada keluarga, maka mana keluarga yang miskin, jadi kita dapat dua, pahala zakat pun kita dapat, pahala menghubungkan silaturahim pun kita akan dapat. Cuma yang tak boleh bagi adalah furuk dan usul. Kita tak boleh bagi. Kita tak boleh bagi pada ayah kita yang miskin, mak kita yang miskin, anak kita miskin, cucu kita yang miskin. Karena bila mereka miskin, yang wajib atas kita itu adalah nafkah. Yang wajib atas kita itu adalah nafkah. Jadi tak boleh bagilah. Tapi kalaulah anak kita tu telah bukan tidak masuk dalam nafkah kita lagi, contoh tuan-tuan persekalian, saat lagi ini kita akan tengok dalam hadis, kalau sempatlah, sebab hadis depan ni panjang juga, tak sempat minggu depan. Isteri boleh tak bagi zakat kepada suami? Jadi jawapannya boleh, sebab bila-bila masa pun isteri tak wajib menafkahi suami. Tapi suami tak boleh bagi zakat pada isteri, sebab suami wajib menafkahi isteri. Jadi kalau mana-mana orang yang wajib kita nafkahi, tanggung nafkah dia, tak boleh kita bagi zakat dekat dia. Jadi tuan-tuan sekalian, menantu boleh tak bagi zakat? Boleh. Kita tak wajib menafkahi menantu kita. Anak, kalau anak kita miskin, masih kecil, ataupun anak itu lumpuh seumur hidup, maknanya ataupun anak itu Down syndrome seumur hidup, duduk buat nafkah kita, tak boleh kita bagi zakat. Dan setiap orang yang kita wajib menafkahi mereka, maka tak boleh kita bagi zakat. Lain daripada itu boleh bagi zakat. Lain daripada usul dan furuk, lain daripada usul dan juga furuk, abang kita, pak menakan kita, anak menakan kita, cucu kita. Kalau cucu itu bukan ada di bawah nafkah kita, boleh diberikan zakat. Jadi tuan-tuan sekalian, kaedah asasnya, mana-mana orang yang wajib kita tanggung nafkah dia, tidak sah zakat diberikan kepada dia. Tidak sah zakat diberikan kepada dia. Kalau kita tidak menanggung nafkah dia, walaupun keluarga kita, walaupun kerabat kita, maka boleh diberikan zakat kepada dia. Bahkan dialah yang paling baik, bahkan dialah yang paling utama untuk diberikan zakat kepada dia. Karena memberi zakat kepada dia itu mendapat dua kebaikan. Yang pertama, pahala zakat, dan yang keduanya adalah pahala menghubungkan silaturahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke musalla pada waktu hari raya Adha atau Fitrah. Setelah beliau selesai salat, lalu beliau menghadapi orang banyak untuk memberi nasihat dan merintahkan mereka agar gemar bersedekah. Beliau bersabda, wahai sekalian manusia, bersedekahlah kamu semua. Kemudian beliau pergi melalui orang-orang perempuan yang barisannya ada di belakang orang lelaki, lalu beliau bersabda, wahai para wanita. Mana Nabi berkhutbah dua kali lah, sekali untuk kaum lelaki dan sekali lagi untuk kaum perempuan. Wahai para wanita, bersedekahlah kamu semua, sebab sesungguhnya saya telah melihat bahawa perempuan itu adalah kebanyakannya adalah penghuni neraka. Orang-orang perempuan yang ada di situ sama bertanya, sebab apakah mereka itu masuk neraka, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka itu suka sekali mencaci maki dan menutupi kebaikan suami.
Tidak pernah saya melihat manusia yang begitu kurang akal fikirannya dan kurang dalam hal agamanya sehingga dapat menggoyahkan hati lelaki yang berhati teguh, dan sangat besar penipuannya yang melebihi daripada salah seorang dari kamu semua, hai sekalian kaum perempuan. Ini kalau setengah orang perempuan yang liberal ni, dia marahlah hadis ni, kata orang perempuan kurang akal dan sebagainya. Tapi hadis ni tuan-tuan sekalian perlu difahami, perlu kita baca dengan tenang, dan kita perlu baca dengan orang Arab kata insaf, menyedari hakikat diri sendiri. Dan boleh baca dalam kisah Nabi Yusuf AS, kisah Nabi Yusuf AS. Lalu setelah beliau bersabda sebagaimana di atas, beliau lalu pulang. Nabi pulang. Ketika beliau sampai di rumahnya, datanglah Zainab, isteri Ibnu Mas'ud, mohon izin kepada Rasulullah untuk masuk, bertanya soalan kepada Nabi SAW tentang zakat. Boleh tak? Ya? Nanti soalan yang kita tengok. Ya? Lalu dikatakan, wahai Rasulullah, ini ada Zainab. Mana orang sampailah, ya Rasulullah, ini ada Zainab, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud, nak berjumpa dengan kamu, nak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah. Beliau, yang Rasulullah bersabda, ya izinkanlah dia. Maka ia diberi izin. Ia berkata, wahai Nabi Allah, sesungguhnya pada hari ini engkau menyuruh untuk bersedekah. Saya mempunyai perhiasan, saya bermaksud bersedekahkannya. Ibn Mas'ud menduga bahawa dia dan anaknya adalah orang yang paling berhak menerima sedekah. Jadi bila aku nak bersedekah, suamiku kata, ya, daripada kamu sedekah dekat orang lain, kamu sedekah dekat kami ini. Jadi dia timbul pertikaian. Suami dia kata sedekah dekat dia, sebab aku pun miskin juga. Dan betulah anak dia, dan tuan-tuan sekalian, sekali kita tengok anak ni, anak siapa? Adakah anak Ibn Mas'ud dengan dia, anak dia dengan Mas'ud, ataupun anak orang lain? Ibn Mas'ud menduga bahawa dia dan anaknya adalah orang yang paling berhak menerima sedekahku. Maka Nabi SAW bersabda, benarlah Ibn Mas'ud suamimu dan anakmu, mereka lah orang yang paling berhak kamu beri sedekah. Nabi mengiyakan, bagilah sedekah pada pemberian kamu itu, berikan kepada suami kamu dan juga anak dia. Jadi mungkin anak tiri lah, anak tiri. Wallahu a'lam. Dan anak pun tak pasti cuma nak cari-cari, nak kena tengok, nak kena semak tu. Ada satu riwayat kalau tak silap, iaitu anak dia panggil anak saudara yang dia bela, anak yatim. Anak yatim bukan anak dia, tapi anak saudara yang dia bela, yang duduk sekali dengan dia. Jadi tuan-tuan sekalian, para ulama khilaf. Sebab kita dah sebut tadi, sedekah dalam Quran hadis ini, ketika dia memberi makna zakat, ada ketika dia memberi makna sedekah sunat. Dalam hadis ini, sedekah dimaksudkan hadis ini, zakat ke ataupun sedekah sunat? Kalau sedekah sunat tak timbul persoalan. Isteri kita nak bagi kat siapa-siapa pun sedekah. Tapi masalah zakat ini, jadi kerana itu Imam Abu Hanifah dia kata ini yang dimaksudkan di sini adalah sedekah sunat. Sebab itu dalam fatwa Imam Abu Hanifah dia kata isteri tak boleh bagi zakat pada suami. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah dia berpandangan sedekah yang dimaksudkan di sini adalah zakat. Dan mengikut mazhab Syafi'i, isteri boleh bagi zakat pada suami jika suami miskin. Isteri boleh bagi zakat pada suami jika suami miskin. Tapi suami tak boleh bagilah.
Sebab suami wajib menafkahi isteri, tapi isteri tak wajib menafkahi suami. Sebagai contoh tuan-tuan sekalian, bila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan, dia akad itu dengan perempuan itu, bukan dengan harta perempuan tu. Jadi sebab tu suami-suami kena beringat, bila dia kahwin dengan seorang perempuan, harta perempuan tu tetap harta perempuan tu. Kalau isteri tak mau bagi harta dekat dia, jangan kata isteri itu isteri nusyus. Jangan duk buat hukum pandai-pandai pula. Kamu ni mendahaka pada isteri, suami, nusyus, sebab saya minta kamu tak mau bagi. Ini tak ada hukum yang kata isteri ni kena bagi duit dekat suami. Duit isteri, harta isteri adalah harta isteri. Jadi sebab itu isteri bila dia duit banyak, contohnya ada duit mencapai nisab dan dia kena keluarkan zakat, dan kebetulan suami dia miskin, ikut fatwa mazhab Syafi'i, dia boleh bagi zakat itu kepada suami dia. Tapi Imam Abu Hanifah kata tak boleh. Kerana Imam Hanifah dia bimbang, takut duit duk main ikut dalam rumah tu je. Dia tak keluar daripada rumah tersebut. Di samping adalah hujah-hujah yang lain lagi, tuan-tuan sekalian. Jadi hujah Imam Abu Hanifah, dia kata kerana hadis ini yadullu ala anna sadaqat tatawwu. Kerana bila dalam hadis ni sebut anak tadi, anak dia panggil, berilah kepada Ibn Mas'ud suami kamu, dan juga dalam lafaz hadis dia sebut wa waladuki, dan juga anak kamu. Itu Imam Hanifah kata. Dalam hadis kata sadaqa Ibn Mas'udin zawjuki, benarlah apa yang disebut oleh Ibn Mas'ud suami kamu, wa waladuki, dan juga anak kamu. Ahaqu, suami kamu dan anak kamu, ahaqu man tasaddaqti bihi alaihim. Nabi sebut begitulah hadis. Suami kamu dan juga anak kamu lebih berhak untuk kamu beri sedekah kepada mereka. Jadi bila Nabi sebut anak, sebab kata Ibn Hanifah ijma' bahasanya seseorang dia tak boleh bagi zakat pada anak dia. Jadi Imam Hanifah faham hadis ini adalah sedekah sunat. Kalau zakat, sebab Nabi sebut zaujuki wa waladuki, suami kamu dan juga anak kamu, haqqu man tasaddaqti bi alaihim, paling berhak untuk kamu sedekahkan kepada mereka. Sebab kata Imam Abu Hanifah ijma' bahasanya anak tak boleh kita bagi zakat pada anak kita. Tapi Imam Syafi'i jawab, itu jika sekiranya anak itu wajib kita nafkahi. Bila masa tidak semua keadaan ibu wajib menafkahi anak dia. Jika sekiranya anak dia itu, tanggungjawab nafkah anak itu berada di bawah dipanggil suami, makna mak tak wajib menafkahi anak, sebab anak disarai oleh suami. Dia maka pada ketika itu dia di luar daripada kaedah lah yang kita sebut tadi, kita tak boleh bagi zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Dalam kes ini kata Imam Syafi'i, sekalipun anak dia tidak wajib menafkahi anak itu, sebab anak itu kewajipan nafkah dia duduk di bawah suami dia. Dan ada kemungkinan pula kata Imam Syafi'i, ada kemungkinan lagi bahasanya anak itu mungkin bukan anak dia, mungkin anak tiri dia. Dan ada pula riwayat yang lain menyatakan bahawa iaitu anak yatim iaitu anak kepada dia panggil saudara dia yang dia bela. Jadi berlaku. Jadi ala kulihat tuan-tuan sekalian, tuan-tuan dan puan tak payah peninglah. Ini biarlah pembahasan para ulama. Dalam masalah ini ada khilaf. Yang masalah ini ada khilaf. Apakah boleh seorang perempuan memberi zakat kepada suaminya yang miskin ataupun tak boleh? Imam Abu Hanifah kata tak boleh, kerana maksud hadis ini adalah sedekah sunat. Tapi Imam Syafi'i kata boleh, maksud hadis ini adalah zakat. Jadi tuan-tuan sekalian, cuma kena faham eloklah. Nak bagi pada suami pun
dengan syarat suami itu dia masuk dalam asnaf. Mesti masuk dalam asnaf, iaitu miskin lah, kita sebutnya miskin. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian. Selesai kita hadis ini, cuma sebagai tambahan untuk kita mengelak kesilapan tuan-tuan sekalian. Ada orang bagi zakat pada anak yatim. Anak yatim tak masuk asnaf. Anak yatim tidak ada dalam senarai asnaf yang 8 itu. Boleh bagi pada anak yatim dengan syarat dia miskin. Mesti anak yatim itu miskin. Adakah ustaz anak yatim yang tak miskin? Ya ada. Bila dia mati ayah dia mewariskan harta yang banyak pada dia. Cuma dia tak ada ayah saja tapi harta banyak. Yang dia mewarisi harta yang banyak daripada ayah dia. Cuma kita kasih dekat dia atas dasar dia tak ada ayah. Tapi dia kaya. Sebab dia mewarisi harta daripada ayah dia. Jadi dia tak boleh terima zakat, tak boleh terima fidyah. Tidak boleh menerima fidyah kecuali kalau tuan-tuan bagi dekat dia itu atas fi sabilillah. Atas kerana dia mengaji agama, yang perlu belanja untuk pengajian tuan-tuan sekalian. Kalau guna nanti duit dia, mungkin nanti bila dia dewasa nanti habislah. Diguna duit dia itu. Wallahu a'lam tuan-tuan sekalian. Ala kulli hal, dalam setiap perkara ini masing-masing itu ada qadhiyah khassah dipanggil. Ada dipanggil berbeza, jadi tuan-tuan kena tanya. Dia panggil ulama. Sebab tu tak semestinya jawapan umum itu sesuai untuk semua orang. Tuan-tuan kena tanya secara peribadi. Ustaz, saya boleh tak saya nak bagi pada anak yatim yang sekian-sekian? Yang mana sifat dia sekian-sekian. Jadi kena perinci sikit lah dalam ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.